Sejak tahun 2018, Malaysia melalui tempoh politik yang agak bergelora. Bermula dengan pertukaran kerajaan yang mungkin ramai tidak jangka, dan selepas itu, mungkin selepas 2 atau 3 tahun kita jangkakan ketidaktentuan politik akan berakhir. Tapi hari ini, situasi mungkin lebih bergelora dari dulu. Ada pelbagai tindakan-tindakan yang diambil, kerjasama yang kita dapat bayangkan sebelum ini dicadangkan. Jadi selepas 2 atau 3 tahun masih banyak lagi keraguan yang perlu kita jelaskan dan masih lagi banyak persoalan yang perlu kita jawab. Ini yang akan cuba kami lakukan dalam dialog konsensus nasional malam ini. Malam ini saya bersama dengan Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO, dan juga di sebelah saya Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akin, Ketua Penerangan PKR Parti Keadilan Rakyat. Selamat datang semua, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Okey, saya mungkin nak mulakan dengan perkembangan yang paling mendapat perhatian sejak 2-3 hari lepas. 3 hari lepas, Presiden PKR, Datuk Seri Syamsul, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu sidang media berkongsikan beberapa perkara, antaranya adalah berkenaan dengan kerjasama, kemungkinan kerjasama dengan UMNO. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan berkali-kali bahawa rundingan untuk kerjasama ini ada, manakala pemimpin-pemimpin UMNO menafikan ada rundingan ini. Jadi mungkin rakyat di sana nak tahu, kita perlu establish ini dulu sebelum kita pergi lebih lanjut. Ada atau tidak rundingan untuk UMNO bekerjasama dengan PKR? Ada 3 perkara yang diulas oleh Datuk Seri Presiden Keadilan. Pertama yang menjadi maudhu' yang paling utama itu ialah berkaitan dengan ketegasan kita membantah institusi-institusi kerajaan, penguatkuasaan ini digunakan sebagai weapon ataupun senjata untuk melakukan ugutan terhadap ahli Parlimen Pembangkang. Saya ingat itu yang pertama diungkapkan oleh Datuk Seri Anwar. Okay. Dan kemudian beliau sebut tentang program vaksinasi dan sebagainya. Kebimbangan beliau tentang pendaftaran yang belum lagi mencapai tahap yang sepatutnya. Ya. Dan yang ketiga itu beliau ulas berkaitan dengan perbincangan ataupun yang lebih tepat lagi sudah mula ada cakap-cakap dan dalam konteks ini kita berdiskusi kan, bagaimana masa depan negara dalam keadaan sekarang. Kita perlukan kerajaan yang kuat, kita perlukan kerajaan yang stabil, dan tentulah dalam kerangka ini kita explore beberapa pilihan yang ada. Antaranya ialah melakukan perbincangan ataupun diskusi dengan beberapa pimpinan UMNO. Jadi wujud rundingan itu antara kepimpinan UMNO dan PKR? Ini istilah bahasa ya. Kadang-kadang rundingan itu dianggap mana satu benda yang runding, benda yang serius. Tapi kalau sekali kita bincang, ada dialog lah. Ada dialog, ada diskusi macam malam ni kita buat kan. Adakah ini dianggap perundingan? Tidak. Ya. Kerana istilah itu juga harus lebih cermat kita guna. Ya. Sebab itu dalam konteks ini Datuk Seri Anwar sebut beberapa kali dalam temu ramah dengan wartawan, menyatakan dengan tegas apa salahnya kita melakukan perbincangan dengan tema-tema yang jelas. Misalnya apa dia? Tata kelola, bidang kehakiman, judiciary, ekonomi, dan hal-hal yang berkait dengan pembangunan masa depan Malaysia. Itu perkara-perkara yang umum, tapi antara yang dibincangkan dalam dialog ini termasuk secara spesifiknya kemungkinan kerjasama antara UMNO dan PKR ada dibincangkan. Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Kalau kita bincang dari segi beberapa option, pilihan yang ada, tak salah untuk kita melakukan beberapa siri perbincangan. Kalau kita boleh, keadilan itu sendiri boleh berunding dan akhirnya bekerjasama dengan Dr. Mahathir yang kita lawan selama 20 tahun. Saya ingat kita akan terbuka dengan beberapa siri perbincangan untuk memastikan Malaysia itu ke depan dan maju. Jadi kerjasama, saya akan pergi kepada Datuk Ashraf selepas ini bagi pihak UMNO dan juga Datuk Wan Saiful tentu. Jadi perbincangan ini antara yang orang kata on the table adalah kemungkinan UMNO dan PKR bekerjasama menuju ke PRU 15. Betul? Kita baru berbincang. Saya ingat di rakyat di luar sana itu mungkin excited, terutamanya. Sudah tentu. Terutamanya awal ni ya, excited. Jadi pada saya kalau itu kita tentu juga mengeluarkan kalau ada pandangan-pandangan daripada rakyat Malaysia secara keseluruhan, sama ada berlaku atau tidak penjajaran baru dalam kita berdepan dengan pilihan yang akan datang. So saya ingat benda itu may or may not, kan? Tetapi yang penting ada permulaan perbincangan. 1,000 miles
start with a single step. Awak ni akan sentiasa excited dengan berita-berita besar dan sudah tentu jika ini betul dia akan jadi satu berita yang agak besar seperti Datuk Seri sebut berkenaan dengan penjajaran baru. Okey, Datuk Dr. Ashraf. Pemimpin UMNO beberapa orang sudah pun berkali-kali menafikan tiada perbincangan berkenaan dengan kerjasama UMNO dan PKR. Datuk Ashraf, feedback berkenaan sama ada ataupun tidak perbincangan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada dalam jawatan kuasa pengurusan. Saya juga berada dalam jawatan kuasa politik, iaitu kepimpinan tertinggi parti dan juga majlis kerja tertinggi. UMNO ini ada sistem dan ada tradisi dan peraturannya. Apa juga yang melibatkan dasar polisi, dia tidak pernah ditentukan oleh satu dua individu. Sejak daripada awal penubuhan UMNO lagi. Apa juga yang melibatkan dasar, dia perlu melalui proses pergi ke sekurang-kurangnya peringkat pengurusan, tetapi ketetapannya mesti diperolehi daripada Majlis Kerja Tertinggi dan Perhimpunan Agung UMNO. Itu perlembagaan menyebut sedemikian. Dalam konteks ini, apa juga kalau kita nak menjurus kepada soal yang lebih spesifik, kerjasama politik antara UMNO dengan PKR. Saya tak perlu nak berbelit-belit lah. Kalau dari segi perbincangan, kita banyak perbincangan dengan semua parti pun kita berbincang dalam pelbagai mauduk dan juga topik-topik ataupun tajuk yang menyentuh kepentingan rakyat. Tetapi kalau kita bercakap soal kerjasama politik, itu adalah merupakan keputusan dasar yang mana dia perlu melalui proses, perlu dipersetujui oleh Majlis Kerja Tertinggi. Prosesnya paling penting sekali, mandat. Siapa saja yang nak berunding untuk bekerjasama dalam konteks ini perlu mendapat mandat daripada Majlis Kerja Tertinggi. Dan apa juga mandat yang diberikan, hasil daripada perbincangan itu mesti kembali kepada Majlis Kerja Tertinggi untuk kita putuskan dan diangkat kepada Perhimpunan Agung UMNO. Itu juga yang berlaku antara kita dengan PAS. Prosesnya begitu juga. Walaupun peringkat awal itu kita hanya memberikan mandat kepada kepimpinan untuk mewujudkan jawatankuasa perundingan UMNO PAS untuk berbincang dan menjalankan gerak kerja pada waktu itu. Kalau ingat lagi, kita ada penyatuan ummah, pergi ke akar umbi dan sebagainya. Tetapi akhirnya dia harus kembali kepada Majlis Kerja Tertinggi, kita putuskan dan diangkat kepada Perhimpunan Agung UMNO, dan selepas itu barulah berlakunya apa yang kita saksikan 14 September, pemeteraian Piagam Muafakat Nasional. Ini menarik seperti yang Datuk Seri Samsul sebutkan tadi, mungkin faktor bahasa. Rundingan itu apabila sesuatu perkara itu mungkin separa rasmi dan dibenarkan untuk memulakan rundingan. Tapi dialog dan perbincangan itu mungkin peringkat sebelumnya, belum lagi rasmi. Jadi rundingan perlu mendapat mandat dan sebagainya. Saya faham, perlu melalui struktur organisasi dan ada caranya. Tapi ada kemungkinan dialog tak rasmi, cakap-cakap berlaku. Dialog ini boleh berlaku oleh sesiapa. Saya boleh bercakap dengan Datuk Seri berkenaan dengan kerjasama dengan PKR menuju macam tadi pun kami, sebelum kami sampai ke sini, kami berbual sebab kami sama universiti dulu. Ya. Jadi kita pun boleh bercakap soal kerjasama. Bahkan kita pun sambil lawak kita kata hari ini kita kerjakan Wan Saiful umpamanya. Tetapi itu kan hanya sekadar perbincangan yang tidak akan memberi apa-apa makna. Kerana akhirnya, apakah kata-kata saya ini, walaupun saya Ketua Kampung Pemuda UMNO Malaysia, mendapat mandat daripada MKT untuk berbincang ataupun tidak. Okay. Itu asas dia. Sebab, saya bagi contoh satu lagi. Untuk Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO dulu pada waktu ketika kita awal tewas, kalah. Memang MKT memberikan mandat kepada Datuk Seri Zahid Hamidi untuk berbincang dengan sesiapa saja dalam konteks kerjasama politik. Okay. Jadi sebab itu saya katakan tadi, dua perkara. Pertama, kalau kita nak bercakap soal melibatkan dasar parti, sebab ini kerjasama politik ini melibatkan dasar parti, dia tidak boleh ditentukan oleh mana-mana individu, hatta presiden sekalipun. Dia perlu mendapatkan mandat daripada Majlis Kerja Tertinggi dan akhirnya keputusannya terletak kepada MKT dan juga Perhimpunan Agung UMNO sebagai badan yang tertinggi. Tiada mandat dan tiada rundingan berkenaan dengan kerjasama dengan PKR, UMNO dan juga PKR. Tetapi adakah UMNO terbuka dengan idea itu? Kita memang daripada dulu, kalau kita tengok dari segi sejarah, UMNO ini tidak pernah bersendirian daripada kita merdeka sehingga sekarang. Cuma kita hari ini kita ada Barisan Nasional. Jadi apa juga yang kita nak bercakap soal keterbukaan dan sebagainya, kita harus mengambil kira pelbagai aspek dan pelbagai faktor. Termasuk
apakah ahli di peringkat bawah ini boleh menerima ataupun tidak. Kerana UMNO ini sebuah parti demokratik. Dia bukan autokratik. Dia bukan ditentukan oleh atas, bawah akan terus ikut. Adakah Datuk merasakan bahawa akar umbi dan juga penyokong boleh menerima idea penggabungan ataupun kerjasama dengan PKR ini? Belum tentu. Sebabnya kita tidak pernah pun memprogramkan pemikiran tersebut. Biasanya, contohnya dalam konteks kita dengan PAS, berpuluh tahun kita berantakan. Bukan mudah. Sebab itulah peringkat awal, walaupun ada keinginan di peringkat kepimpinan untuk kita mula berunding, tetapi kita bercakap kepada pimpinan PAS pada waktu itu, kita mulakan daripada bawah. Sebab itu bermulanya program-program secara tidak rasmi, secara rasmi, ceramah bersama, itu yang memupuk kesefahaman dan kesepakatan di peringkat akar umbi yang akhirnya dibawa dalam mesyuarat di peringkat perwakilan cawangan, bahagian yang diangkat kepada perhimpunan anggota UMNO. Begitu proses yang berjalan di dalam parti UMNO yang sifatnya daripada dulu demokratik. Dia tidak ditentukan oleh mana-mana individu, hatta presiden sekalipun kalau dalam konteks ini. Adakah strategi bergabung dengan UMNO ini adalah untuk meningkatkan kekuatan satu dan kedua meningkatkan kebarangkalian untuk menang dalam PRU15 tatkala PKR mengalami semakin banyak ahli parlimen yang keluar parti? Ya, saya fikir soal keluar parti ini Saudara Ashraf boleh confirm lah. Dulu waktu berlaku perubahan kerajaan, saya ingat UMNO hilang 16 ahli parlimen. Kak Dilan hilang 14. Kita orang ni senasib lah. Sebab tu kita boleh bersatu dari segi nasib kita. Sebab tu Datuk Seri Anwar mulakan kenyataan media semalam dengan menyatakan yang tegas, jangan menggunakan institusi ini sebagai weapon. Kan? Soal sama ada kita berpegang pada prinsip perjuangan ataupun tidak. Tetapi dalam konteks ini, kalaulah digunakan institusi kerajaan itu untuk harass, menekan ahli parlimen dan penyokong-penyokong, saya ingat this is too much. Saya akan bagi ruang untuk Datuk Wan Saiful untuk beri respon kepada dakwaan itu dan juga dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim beberapa hari lepas, sebentar saja lagi. Dan kabar anginnya menyatakan bahawa ada ramai lagi akan menyusul keluar daripada parti PKR. Respon YB? Ya, kabar angin itu kabar angin, tetap kabar angin kan. Okay. Sebab itulah kita adakan pertemuan semalam menyatakan apa dia yang kita boleh anticipate. Dan Datuk Seri Anwar sendiri nyatakan dengan tegas, kita akan membuat pertemuan dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM misalnya, menyatakan ketidakpuashatian kita, apa evidence yang kita ada dan sebagainya. Itu saya fikir itu merupakan langkah sebagai Ketua Pembangkang untuk memastikan jangan ada dua U tadi, umpan dan ugutan. Okay. Ruang platform itu untuk senyapkan kabar-kabar angin, dan platform ini juga mungkin boleh digunakan. Kabar angin mengatakan bahawa makin ramai akan keluar daripada PKR, malah nama Datuk Seri sendiri pun dipetik antara yang mungkin akan keluar. Respon Datuk Seri untuk kita bunuh kabar angin tu di sini? Ya, sebab tu saya sebut ni kabar angin tetap kabar angin. Tak betul. Ya, ini sekadar propaganda pihak lawan dan sebagainya. Pada kabar angin selagi tidak berlaku. Ya, tetap kabar angin kan. Seperti mana itu yang perlu ditanya. Itu kita bagi ruang untuk Datuk Seri menjelaskan betul kabar angin saya jelaskan kabar angin tetap kabar angin, bukan kabar betul. Jadi cukuplah. Jadi tak betul. Tidak betul kena kabar angin. Datuk Wan Saiful, maaf rasa lama sedikit baru kita pergi kepada Datuk Wan Saiful, kita bagi ruang yang cukup panjang. Okey. Apa strategi Bersatu sekarang menuju ke PRU15? Kerana Bersatu ada 31 kerusi, sudah diputuskan hubungan dengan UMNO, UMNO memutuskan hubungan dengan Bersatu, sudah keluar daripada Pakatan Harapan, 31 kerusi. Apa strategi untuk menguatkan kembali parti supaya cukup bersedia untuk PRU15? Ya, terima kasih. Saya seronok juga bila tengok dua-dua kawan-kawan saya cuba mengelak daripada menjawab soalan dengan terus terang, jadi Datuk akan jawab secara terus terang, sama ada nak bergabung atau tidak, nak berjumpa atau tidak. Jadi enjoy juga saya tengok tadi. Tapi macam mana pun saya rasa kita di Bersatu tidak mengalami masalah ini. Kita jelas matlamat kita ialah untuk memperkukuhkan Perikatan Nasional. Fokus kita ialah untuk menzahirkan keprihatinan kita kepada nasib rakyat. Jadi saya kalau boleh saya tak nak terlibatlah dalam perbincangan mengenai di PKR nak tinggalkan DAP dalam Pakatan Harapan. Sebab tu saya tak sentuh dengan Datuk, saya satu saja. UMNO nak tinggalkan kawan-kawan lain. Ini adalah perbincangan yang berlaku di antara parti-parti lain. Kita jelas. Tan Sri Muhyiddin sentiasa mengatakan bahawa fokus kita ialah kebajikan rakyat. Biarlah orang lain nak berpolitik, mereka berpolitik. Mereka mungkin mencari kedudukan, kuasa dan sebagainya. Tapi kita ada tanggungjawab sekarang ini. Dan tanggungjawab kita ialah memastikan bahawa rakyat dapat dijaga. Rakyat akan melihat siapa yang benar-benar menjaga kebajikan mereka, dan saya rasa dengan strategi itulah kita akan dapat pastikan bahawa sokongan rakyat dapat dikekalkan. Jadi bagi kita, it's a very straightforward
strategi yang mana fokus kita ialah untuk terus berkhidmat kepada rakyat. Dan perbincangan-perbincangan mengenai suasana politik semasa, perbincangan mengenai antara hubungan antara UMNO dan PKR dan sebagainya. Ini adalah perbincangan yang kalau kita teruskan, dia lama-lama habis semua orang politik tidak akan dipercayai. Sebab yalah, saya baru dalam dunia politik ni, dan apabila saya melihat kadang-kadang benda-benda yang kita tak sangka berlaku akan berlaku. Perbincangan antara UMNO dengan PKR itu benda yang memang saya tak pernah sangka akan berlaku. Yang saya lagi tak sangka akan berlaku ialah UMNO menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan kesetiaan supaya Datuk Seri Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Adakah itu betul, Datuk Asraf? Surat yang keluar daripada UMNO tidak pernah dinafikan secara rasmi oleh UMNO. Dinafikan oleh setiausaha UMNO. Ya, tapi surat itu datang daripada Presiden UMNO. Macam mana saya sebutkan tadi, apa-apa pun dia perlu ada proses dan sistemnya. Jadi Majlis Kerja Tertinggi tidak adakah pernah. Ketua Pemuda nak mengatakan bahawa Presiden bersalah? Tidak So ada. ini adalah benda-benda yang saya rasa satu perkara baru yang sedang berlaku dalam politik negara kita, benda-benda yang kita tak sangka. Sebab tu bagi saya dalam keadaan semua orang sedang berbincang, semua orang sedang berdebat, polemik-polemik sebegini kalau boleh kita kurangkan. Tak ada faedahnya kalau kita terus berbahas sebegini. Sesama kita seronok tengok. Kita orang politik, jadi kita suka berdebat sebegini. Tetapi realitinya bila rakyat tengok, dia suka tengok kita berdebat, tetapi akhirnya nanti dia akan buat satu judgement. Adakah orang-orang politik ini boleh dipercayai atau tidak? Betul ke dia nak jaga kita ataupun dia nak jaga diri sendiri sahaja? Okey. So ini kebimbangan-kebimbangannya saya. Prioriti diberikan kepada rakyat itu satu perkara yang perlu dipuji dan patut menjadi dokongan semua parti. Itu saya faham. Tapi adakah berdasarkan jawapan Datuk Wan Saiful, saya mendapat bayangan bahawa bersatu tidak cukup kuat dari segi parlimen sekarang. Mementingkan kebajikan rakyat itu satu perkara, tapi strategi pilihan raya juga perlu ada. 31 kerusi tak cukup kuat. Adakah Datuk Wan Saiful mengatakan bahawa strategi bersatu sekarang apabila tidak lagi boleh bersama PH, tidak lagi boleh bersama UMNO adalah untuk membuktikan kepada rakyat dan bertanding di banyak kerusi dan secara sendirinya cukup kuat untuk menang cukup kerusi dalam PRU 15? Platform kita ialah Perikatan Nasional. Jadi sudah ada persetujuan di kalangan parti-parti komponen Perikatan Nasional yang baru disertai oleh Parti Gerakan, dan ada juga permohonan-permohonan daripada parti-parti lain untuk turut menyertai Perikatan Nasional. Platform kita ialah Perikatan Nasional. Dan dengan platform Perikatan Nasional ini, bilangan kerusi yang kita ada insya-Allah boleh mencukupi. Berapa bilangan kerusi? Setakat ini apabila berlaku pelbagai perubahan, kita mempunyai majoriti dalam parlimen. Bagaimanapun kita bercakap mengenai PRU 15. Jadi berapa bilangan kerusi itu kita tunggu PRU nanti. Poin utamanya ialah apa yang sedang berlaku sekarang, ada consolidation di dalam Perikatan Nasional untuk memperkukuhkan jentera kita, untuk menggerakkan jentera kita untuk lebih mendekati rakyat. Dan sebab itulah saya rasa kita tak pernah lari daripada agenda itu. Jadi dari segi strategi pilihan rayanya, bagi kita Perikatan Nasional adalah platform kita. Okey. Pemutusan kerjasama dengan bersatu dibuat oleh UMNO, dan setakat ini berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, nampak seperti UMNO memang mengambil keputusan itu secara unilateral. Pendirian UMNO jelas. Adakah bersatu masih lagi mengharapkan hubungan dengan UMNO dapat dipulihkan? Kita kekal dengan sikap kita, iaitu kesatuan yang wujud di antara parti-parti dalam kerajaan ini seboleh-bolehnya kita nak kekalkan. Itu tidak pernah berubah, dan setakat ini tidak ada perbincangan untuk mengubah pandangan tersebut. Jadi mungkin kawan-kawan dalam UMNO ada pandangan tersendiri mengenai masa depan politik negara, mengenai hala tuju parti UMNO itu sendiri dalam politik negara. Saya rasa semua parti kena menghormati pandangan kawan-kawan dalam UMNO. Sebab tu saya walaupun ialah bila UMNO buat pandangan, buat keputusan, buat pengumuman, kadang-kadang ada juga kawan-kawan lain tanya kenapa kita tak react. Bagi saya, kita kena hormat. Itu adalah pandangan UMNO, satu parti yang berakar lebih lama dalam negara Adakah kita. satu keputusan yang mengejut ataupun ahli-ahli bersatu dapat merasakan ia akan berlaku tidak lama lagi? Mengejut maksudnya masa diumumkan ke? Ya. Ataupun kita dah dengar ada suara-suara yang mengatakan bahawa ada wujud rasa tak puas hatinya, ada suara-suara yang menzahirkan kebimbangan mengenai hubungan. So bagi saya, pandangan UMNO kita kena hormati, kita kena iktiraf. Itu hak UMNO untuk buat keputusan. Cuma bagi saya masih lagi mengharapkan bahawa kesatuan yang ada boleh dijaga.
sebab bukan mudah untuk kita bawa 3 parti besar yang menjadi teras dalam negara, Parti Melayu, parti yang agendanya ialah Islam, untuk duduk sekali. Kalau kita bertelagah, kalau kita berpecah, yang akan lemahnya ialah politik agenda Bumiputera itu akan menjadi lemah. Okay. So adakah itu yang kita nak? Dan sebab itulah dari segi perbincangan yang berlaku antara UMNO dengan PKR, ini ada sedikit kegusaran dalam hati saya. Sebab mungkin perbincangan yang berlaku ialah dengan PKR, tapi yang akan masuk sekali nanti ialah DAP juga. Jadi berbincanglah antara UMNO dengan PKR, yang akan masuk ke Putrajaya ialah DAP. Jadi, adakah itu sesuatu perlu dikhawatirkan? Mengapa? Saya rasa dari segi agendanya, kalau kita bersetuju dengan agenda yang dibawa oleh DAP, then fine. Tetapi bagi saya bersama-sama dengan DAP, saya kenal ramai kawan-kawan DAP dan saya selesa sebenarnya dari segi peribadi. Tetapi apabila kita bersama dalam dunia pentadbiran, saya melihat bahawa agenda yang dibawa mungkin ada sedikit ketidakserasian dengan suasana semasa. Jadi kalau itu yang dikehendaki, fine. Mungkin kita berbeza pandangan. Gentlemen, kita perlu berhenti rehat seketika. Sebenarnya kita perlu berhenti rehat dah lama dah tadi, tapi perbincangan ini terlampau hangat. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Saya bersama dengan Datuk Seri Syamsul Iskandar Mak Akin, Ketua Penerangan PKR, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO, dan juga Datuk Wan Saiful Wanjan, Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. UMNO dan PBBM memperjuangkan hak kaum Melayu dan juga Bumiputera yang kita memang sanjung daripada dulu. Tapi bagaimana untuk memperjuangkan itu pada masa yang sama menawarkan tawaran yang baik juga kepada bukan Melayu dan bukan Bumiputera? Saya mula dengan Datuk Wan Saiful. Ya, dan ini yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin baru-baru ini apabila beliau mengatakan bahawa kita bawa satu new deal, satu tawaran baru kepada politik negara. Yang mana dalam tawaran baru ini kita mengekalkan kesatuan politik yang ada di kalangan parti-parti Melayu, tetapi matlamat kita ialah kestabilan yang akan wujud daripada kesatuan itu akan memberi manfaat kepada semua masyarakat tanpa mengira kaum, agama ataupun bangsa. Jadi walaupun bersatu, walaupun UMNO saya rasa adalah parti yang boleh dikatakan macam monoetnik lah lebih kurangnya, tetapi realitinya yang kita usahakan dalam gabungan-gabungan kita, UMNO lama dalam Barisan Nasional, Bersatu Wujud, dan sekarang kita ada Perikatan Nasional. Itu gabungan yang berbilang bangsa dengan Sabahnya, dengan Sarawaknya, dengan Semenanjungnya. Jadi bagi kita, kestabilan yang kita nak ini ialah supaya wujud kemakmuran yang boleh dikongsi secara bersama oleh semua masyarakat yang berbilang bangsa. Bukannya agenda yang supremasi yang bermaksud kita hanya perjuang satu bangsa saja. Bukan begitu. Jadi saya rasa ini adalah realiti negara kita. Kita boleh bercakap mengenai idealisme di masa akan datang. Kita kena berurusan dengan realiti politik hari ini. Realiti politik hari ini kita memerlukan kestabilan. Kestabilan itu tidak akan wujud kalau sekiranya bangsa yang majoriti ini tidak merasa bahawa dia selamat, dia secure. So itu kita kena tackle dulu. Dan kemudian baru kita boleh sampaikan atau pastikan kebajikan semua masyarakat dapat dijaga. Adakah politik kaum masih lagi menjadi modal yang paling menguntungkan untuk parti-parti politik? Saya pertama sekali lebih baik saya menyantuni apa yang dipersoalkan tadi, kerana bagi saya tidak ada apa yang baru pun daripada tawaran yang disebutkan tadi, sebab saya nampak apa yang disebutkan tadi adalah perkara yang menjadi cerminan kepada apa yang UMNO dan Barisan Nasional lakukan selama 60 tahun. Kita memang tidak pernah mengatakan bahawa Melayu ini lebih mulia daripada orang lain, tidak pernah. Kalau dianggap supremasi itu sebagai yang paling agung, tidak pernah terdetik pun di dalam kerangka perjuangan kita. Kerana itulah UMNO menawarkan apa yang kita sebut model Malaysia yang berasaskan kemajmukan dan kerencaman itu. Yang induknya jangan kita ganggu. Induknya adalah Melayu Bumiputera Islam. Tetapi keindukan ini tidak boleh terpisah daripada nilai-nilai keadilan sejagat. Yang mana sifatnya memang kita tidak boleh menafikan hak mana-mana agama, mana-mana kaum. Yang mana sebagaimana termaktub dalam perlembagaan. Itu asas kita, kontrak sosial yang telah kita bina. Dan model itu yang UMNO Barisan Nasional perjuangkan dan menjadikan negara kita membangun dengan hebatnya.
Kerana apa? Kerana dia menawarkan kestabilan. Jadi sebenarnya tidak ada apa yang baru. Cuma yang hari ini yang sedikit sebanyak yang menjadi polemik kerana Bersatu itu kan seperti mana Azmin sebut 2 hari lepas. Dia adalah parti yang cuba menggantikan UMNO sebagai parti orang Melayu. Dan apabila ditubuhkan pula Perikatan Nasional dengan warnanya lebih kurang sama dengan Barisan Nasional. Jadi orang melihat sebagai satu cerminan. Cuma tanggapan dan persepsi seperti mana disebutkan oleh Datuk Seri Syamsul tadi yang menyebabkan bezanya kalau model Bersatu dengan Perikatan Nasional ini ditawarkan, orang akan lebih sedikit sebanyak skeptikal kerana yang ada di dalam Bersatu itu yang disebutkan oleh orang ramai yang disebut oleh Syamsul tadi berlakunya pengkhianatan tadi. Pengkhianatan daripada UMNO, pengkhianatan daripada PKR. Jadi kalau ini nak dijadikan model teras, saya rasa ini akan jadi sukar. Sebab itu daripada awal lagi UMNO berpendirian. Kenapa kita tidak boleh bekerjasama dalam kerangka yang tidak perlu kita membuat satu platform yang lebih kurang sama dengan Barisan Nasional. Dan pada peringkat awal pula ditarik pula parti komponen MIC untuk berada dalam tu dan MCA juga cuba dicuri. Dalam keadaan kita berada dalam kerajaan, itu yang sedikit sebanyak mengguris perasaan yang saya tak nampak perkara ini kalau kita berterusan. Sebab itu saya gunakan istilah kalau kita nak berpakat, dia mesti jujur dan juga mesti ikhlas. Kalau tiada kejujuran dan keikhlasan, itu yang akan mencetuskan polemik daripada atas sampai bawah. Saya ingat waktu saya keluarkan kenyataan yang saudara saya, sahabat saya Wan Saiful respon yang saya katakan hentikan segala aktiviti mencuri dan juga mengambil ahli kita peringkat akar umbi untuk menyelamatkan kerjasama. Saya bukan bermaksud nak menuduh apa-apa, tetapi inilah yang sentimen yang berada di akar umbi dalam keadaan kita PKP yang dikatakan kita harus fokus pada rakyat, tetapi berpolitik di peringkat bawah ini hebat. Cawangan, persaingan, merebut ahli. Kerana kita belajar daripada sejarah. Saya sebutkan dalam kenyataan saya itu. 1974 hingga 1978, hubungan kita dengan PAS yang menyebabkan kita retak sehingga terputus 1978 kerana persaingan merebut ahli. Tetapi merebut ahli itu dan memancing ahli daripada parti-parti lain maupun parti-parti lawan. Dia memerlukan dua pihak. Dia memerlukan satu pihak untuk menghulurkan tangan untuk memberikan tawaran, tapi ia juga memerlukan satu tangan untuk menerima. Jadi yang menerima tu, ini pun saya nak tuju selepas ini kepada Datuk Seri Syamsul. Mengapa ahli-ahli sebuah parti ini selain daripada mereka ditawarkan posisi dan sebagainya, mengapa mereka setuju untuk menyertai parti seteru? Adakah mereka merasakan masa depan lebih cerah di parti seteru? Ini pelbagai faktor. Cuma sebab itulah kalau dalam Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan dulu, saya difahamkan oleh sahabat kami dalam PAS, ada semacam satu konsensus. Kalau kita sudah dalam satu pakatan, jangan ada ahli daripada satu parti diambil oleh parti yang lain. Tetapi bila kita mendirikan Kerajaan Perikatan Nasional ini, perkara itu kita tidak cerakinkan. Sebab itulah saya bangkitkan dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO supaya kepimpinan kita bawa dalam pertemuan dengan presiden-presiden parti supaya kita wujudkan Majlis Presiden, supaya perkara-perkara dasar dan polisi. Kerana ini adalah kerajaan yang dibina bukan satu parti, tetapi daripada kerjasama yang longgar. Dikatakan sekarang kerajaan sebenarnya bukan hakikatnya Kerajaan Perikatan Nasional saja. Dia adalah kerajaan gabungan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, GPS Sarawak dan PBS. UMNO kekal dengan falsafah menggalakkan kerjasama antara semua parti pelbagai kaum dan memperjuangkan hak semua kaum. Sudah tentu. Sebab tanpa itu menepikan memartabatkan kedudukan orang Melayu dan juga Bumi Putra, tanpa memartabatkan prinsip asas itu. Sudah tentu, itu asas. Ya? Dan kita ada track record. UMNO, Barisan Nasional, kita ada track record. Kita memperjuangkan rakyat tanpa berbilang kaum dan agama. Yang kita tawarkan kepada rakyat adalah kestabilan yang hakiki. Hari ini kita boleh nampak satu persatu perkara yang mula timbul. Bagaimana ramai sebenarnya individu-individu yang masih dipertahankan, kita persoalkan. Pertama seperti bekas Gubernur Bank Negara yang jelas-jelas kan, yang siasatnya negara jiran kita Singapura. Tetapi sehingga hari ini semacam didiamkan saja. RCI yang kita minta supaya ditubuhkan bagi menyiasat segala apa yang terkandung dalam buku Tommy Thomas, yang
dia gambarkan memang ada campur tangan eksekutif di dalam sistem keadilan. Jadi perkara-perkara ini perlu, kalau kerajaan hari ini melihat bahawa kita nak betul-betul memartabatkan rule of law, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang yang sebenar, maka kita harus mengambil tindakan mengadakan Suruhanjaya Siasatan Diraja ke atas buku itu. Yang kita minta RCI tabung haji pun sampai sekarang tak ada. Walaupun itu antara perkara yang kita letak sebagai demand kita pada 11 Mac. Kalau kita nak menyokong kerajaan ini sehingga PRU ke-15, ada beberapa perkara yang Majlis Kerja Tertinggi minta. Okey. RCI tabung haji, kes Adib yang sehingga sekarang didiamkan. Kalau dulu kita bercakap secara lantang, tetapi bila sudah jadi kerajaan, orang mempertikaikan di mana keadilannya. Inquest sudah pun memberikan ketetapan keputusannya. Tetapi kenapa bila kerajaan yang dikatakan kerajaan hari ini adalah kerajaan Melayu Islam, tetapi perkara itu didiamkan. Jadi perkara-perkara inilah yang sebenarnya penting untuk kita berlaku jujur. Okey. Jangan kita bercakap di depan kata, oh kita tidak akan berpolitik kerana COVID dan sebagainya. Tetapi hakikatnya dalam proses darurat inilah mesyuarat demi mesyuarat jentera pilihan raya itu didedahkan. Sebab dunia tanpa sempadan hari ini, media sosial, semua orang boleh menyaksikan. Kita bagi ruang pada Wan Saiful. Saya tak agak menarik argumen yang dia bagi itu sebab sebenarnya kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh Dr. Ashraf tadi ialah kepada diri sendiri juga. Dia yang duduk dalam kerajaan. Kita duduk dalam kerajaan ini sama-sama. Saya perlu ingatkan bahawa this is a collective government. Jadi pandangan-pandangan sebegitu yang kadang-kadang menyebabkan rakyat di sana dan saya pun kadang-kadang keliru juga mengenai the principle of collective responsibility. Tuntutan yang dibagi, idea-idea yang dibagi, kritikan-kritikan yang dilontarkan menunjukkan seolah-olah daripada sekarang Dr. Ashraf mungkin bukan UMNO secara keseluruhan, tetapi Dr. Ashraf meletakkan diri dia nak duduk di pembangkang daripada awal. Dan ini adalah satu benda yang agak pelik. Apabila kita berada dalam satu gabungan yang duduk dalam kerajaan, dia bukan prinsip lah, tapi amalan yang lebih penting bagi saya daripada pergi kat media. Lebih senang hantar WhatsApp dulu supaya kita boleh harmonikan dan selesaikan sebagai satu kerajaan bersama. Melainkan kalau daripada awal niat ni memang aku nak jatuhkan kerajaan aku sendiri. Wan Saiful sebut tadi bahawa, mendakwa tadi bahawa mungkin strategi UMNO dalam PN adalah untuk menjatuhkan dari dalam. Tapi pada masa yang sama Bersatu masih lagi terbuka untuk bekerjasama dengan UMNO. Adakah Bersatu masih percaya dengan UMNO? Dia sebenarnya apabila kita bercakap mengenai pembentukan satu coalition government, di kebanyakan negara-negara demokrasi lain yang demokrasinya lebih lama daripada kita, yang mengamalkan coalition government, kerajaan gabungan, biasa saja sebenarnya kerajaan gabungan ini dibentuk selepas pilihan raya. Malaysia ni dia jadi agak complicated sebab ini kali pertama dia berlaku. Dan apabila gabungan itu dibentuk selepas pilihan raya di negara-negara lain lah ya, maka akan berlaku rundingan apa sebenarnya kita nak buat dalam tempoh 5 tahun kita memerintah ini. Dan dalam itulah kita wujudkan satu persefahaman, ini dasar kita. Dalam kita mentadbir, sudah pasti ada usaha-usaha yang perlu dibuat untuk membina kepercayaan antara satu sama lain. Jadi walaupun ada khilaf antara satu parti dengan parti lain, bagi saya kita jaga adab-adab kita. Dalam agama Islam kita pun ada adab ikhtilafnya, adab berbeza pandangan. Dan selagi mana kita boleh jaga adab kita dalam berbeza pandangan itu, insya-Allah saya yakin kita boleh teruskan kerjasama. Kita bagi Datuk Seri Samsul. Dia dah lama tak cakap. Kita jawab yang itu je. Sebab saya hormat dan kita dulu sebab dalam adab berbahas ini kita tak akan interject kalau orang tu tengah bercakap. Tetapi saya kena perbetulkan sebab seolah-olah saya hanya bercakap di media. Dalam soal RCI, Adib dan sebagainya, kami hantar memorandum kepada menteri, bincang dengan menteri bila nak buat. Tetapi senyap begitu saja. Ya? Dan nak kata WhatsApp, kami pun nak tanya, kenapa bila nak lantik yang di-Pertua Dewan Negara, tak pun WhatsApp kepada kami. Kami hanya tahu 2 jam sebelum nak dipilih dalam Dewan Negara contohnya. Jadi perkara-perkara macam ni kita harus bersifat jujur dan ikhlas. Betul lah kata tadi, dalam berbahas adab berbeza pandangan itu biasa, kena ada adab. Tetapi akhirnya kejujuran dan keikhlasan, jangan ada pengkhianatan. Kalau ada pengkhianatan dalam permuafakatan, itu yang akan jadi masalah. Pandangan yang bercanggah walaupun dalam satu organisasi yang sama itulah satu perkara yang normal dan to certain extent sihat. Datuk Seri Samsul berkenaan dengan hal itu, mengapa makin ramai ahli parlimen PKR dan ahli ADUN juga mengeluarkan keluar daripada parti
Ya, saya sebutkan tadi 2 U tadi, ugutan dan juga umpan. Okey. Ya. Dalam hal ini kita mesti menyatakan dengan jujur. Memang ada usaha ke arah itu. Memang ada satu rekayasa politik untuk mengugut dan memberikan umpan. Misalnya saya bagi contoh. Yang paling mudah. Semua ahli parlimen daripada pembangkang peruntukannya 100,000. Okeylah, mungkin dulu boleh dikatakan kerajaan PH silap kerana tak buat dasar yang sama. Okey, granted. Now, kerajaan baru, buatlah benda yang baru. Yang menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin daripada kawan-kawan UMNO saya. Mereka pun dapat 100,000 termasuk Presiden UMNO. Itu apa itu kalau bukan ugutan? Jadi itu maksud saya. Jangan dianggap bahawa kononnya mereka keluar dan sebagainya. Oh, keadilan sekarang dari segi pengaruh sudah tiada. Tidak. Adakah itu, kalau itu hujahnya 16 ahli parlimen MPBN dulu, mereka keluar kerana hilang kepercayaan kepada kepimpinan UMNO. Tidak, itu tidak berlaku. Sebab itu pada saya, kalau kita nak put a rest to this issue, baik, semua ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat, tidak ada isu tentang dari segi peruntukan untuk pembangunan rakyat. Bagi. Ini soal kepimpinan. Pada saya, kenapa saya tegaskan soal kepimpinan ini? Kerana inilah yang rakyat Malaysia mahukan. Cuba kita tengok, Datuk Seri Najib. Saya pernah sebut di dalam Dewan Rakyat, he is the most hated Prime Minister. Tetapi bila kalah PRU ke-14, dia handover. Waktu tu kita ada macam-macam lah yang kita mainkan. Ada National Security Council, dia boleh panggil buat huru-hara dan sebagainya. Tapi itu tidak berlaku. Dia tunjukkan kepimpinan bahawa Barisan Nasional kalah. Handover. Peaceful transition. Sekarang ini, kita nak minta Tan Sri Muhyiddin hentikan uncertainty. Bawa pergi parlimen. Buat vote of confidence. Tunjukkan bahawa Perdana Menteri ada confidence. Then rule the country. Kerana saya nak sebut ini, kenapa saya katakan ini mengganggu pemikiran sebagai ahli parlimen. Tengok baru-baru semalam, 2 hari lepas. Ya. Ada anak muda 17 tahun di kawasan saya, kena 10,000 compound. Hanya kerana dia nak rush pergi ke kedai, beli ubat untuk mak dia, kena 10,000 compound. Okey. Pada saya, this is too much. Datuk Wan Saiful, dakwaan berulang-ulang ini berkenaan dengan ugutan, ancaman, sogokan, habuan dan sebagainya daripada kerajaan untuk menarik ahli parlimen Pakatan Harapan, PKR. Apa respon Datuk Wan Saiful? Dan saya ulang balik ayat yang Datuk Syamsul sebut awal-awal tadi bahawa khabar angin tetap khabar angin lah. Jadi kalau ada bukti sila kemukakan dan biar ia disiasat dengan betul. Saya pun nak tengok benda siasatan ini berlaku dengan telus dan berjalan dengan baik. Jadi bagi saya memang biasalah tuduhan-tuduhan yang apabila ada orang keluar parti maka dituduh kata disogok. Kalau orang masuk parti kata dia berprinsip. Jadi ini benda biasa yang disebut oleh mana-mana ahli politik. Kalau masuk parti kita, masuk parti PKR, kalau saya masuk Bersatu, berprinsip belaka. Keluar, ini memang patut keluar dah. Jadi ini adalah khabar-khabar angin mengenai ugutan, mengenai tuduhan. Sila buktikan. Untuk berlaku adil, semua dakwaan itu dibuat setakat ini tanpa ada bukti. Dan semakin ramai ahli parlimen PKR keluar parti, mula-mula dengan adun, kemudian ahli parlimen, kemudian tahap yang sangat senior seperti Datuk Dr. Xavier naik presiden dan sebagainya. Bagaimana Datuk Seri menjawab kritikan bahawa semakin ramai ahli parlimen dan ahli keluar PKR, tapi PKR masih lagi menyalahkan semua orang di luar. Mungkin 2 orang keluar, 3 orang keluar, 4 orang keluar mungkin diberikan sogokan. Tapi 15, 16, kemudian mungkin selepas ini semakin ramai. Adakah tiba masa di mana PKR perlu henti menyalahkan faktor luar dan reflect dan lihat di dalam juga adakah wujud sebarang masalah termasuk krisis terhadap kepimpinan yang menyebabkan ahli-ahli parlimen ini keluar kerana sogokan ini something yang mereka sudah depani sejak berpuluh tahun lepas. Jadi mengapa sekarang? Ya, saya fikir kita tak usah berkhayal isu ini. Ya. Berkhayal maknanya kononnya keadilan ini sudah hilang sokongan. Tidak. Yang peringkat awal, mereka mengkhianati. Mereka khianat dan tinggalkan untuk bersama-sama dengan Bersatu yang juga mengkhianati rakan dalam Pakatan Harapan. Period. Itu satu selonggok. Satu kumpulan. Okay. Kemudian yang terbaru ni 3, termasuk tengok Datuk Xavier, since you mention about this name, ya. Tengok apa kenyataan awal SPRM. Kami menahan pembantu yang ada kaitan dengan Dr. Xavier. Apa isunya sampai terpaksa buat kenyataan yang mengaitkan nama beliau? Dan diberikan cerminan, oh ini orang kanan Dr. Xavier, yang ini sisa politik dan sebagainya. Kemana you nak pergi? Jadi dakwaan Datuk Jadi Seri pada ugutan. pada saya ialah ini cerminan kepada ugutan. Kalau you nak siasat, siasat je lah. Kenapa nak kena kaitkan dengan nama menteri? Natrah, ahli parlimen sekejap, buat laporan SPRM. Kena ada sogokan. Adanya umpan. Baik.
Kenyataan SPRM, kod satu blok jumlahnya 10 juta. Ahli parlimen kita tak pernah sebut jumlah 10 juta. How you define that? Lepas tu pada saya, this is very serious. Saya setuju dengan saudara Saiful bahawa kita akan buktikan. Yes, kita bawa. Sebab tu apa? Komitmen kita kepada rasuah dan penyelewengan, Ketua Pembangkang sendiri beritahu beliau akan buat pertemuan dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM to clear the air. Okey. Itu maksud saya. Jadi kalau saudara ingin berkhayal menyatakan bahawa depan ini akan keluar kerana hilang kepimpinan, pada saya itu tidak betul. Kerana tidak ada asas. Kita nyatakan ini secara facts. Biarlah kita berujar faktanya apa. Jangan kita membuat assumption, dan assumption ini salah sama sekali. Itu bukan itu yang assumption, ingin itu saya adalah tegaskan. soalan untuk bagi Datuk Seri berikan jawapan kepadanya. Ini Kerana saya dah kita jelaskan. lihat Saya dah faktanya jelaskan. adalah semakin ramai. Dan mungkin 2, 3, 4 orang yang pertama boleh disalahkan sokkan dan sebagainya walaupun tiada bukti lagi setakat ini. Tapi semakin lama semakin ramai kerana 15 dan 16 dan dikabar anginkan akan keluar dengan lebih ramai. Jadi semula jadi untuk wujud persoalan. Bukan dakwaan tapi persoalan. Adakah ada faktor tambahan selain daripada kononnya sorokan dan sebagainya ini, adakah terdapat faktor saya dah tambahan ulaskan, termasuk mereka tidak mungkin ragu-ragu terhadap masa depan mereka dalam parti dan mereka mungkin nampak masa depan lebih cerah di parti lain. Saya dah ulaskan dari peringkat awal tadi. Khabar angin tetap khabar angin. Sebab tu pada saya, sebarang khayalan ini harus dihentikan. Kenapa? Sebab kita paparkan apa fakta dia. Parti Keadilan consolidate. Kekuatan kita dengan keyakinan yang diberikan oleh rakyat dan juga kepada kepimpinan parti akan terus maju ke depan. Sebab itulah kita buat pelbagai usaha untuk beritahu kepada rakyat. Semalam misalnya kita buat pertemuan dengan ahli parlimen, Menteri Besar juga hadir dan kita berkongsi apa sebenarnya yang sedang berlaku sekarang ini. Dan sudah pasti itu pertemuan tertutup dan kemudiannya Presiden memberikan sidang media yang menjadi liputan yang cukup hebat semalam kan. Alhamdulillah. Pada saya, kita telah hentikan semua kabar-kabar angin ini dengan satu kenyataan yang tegas dan jelas. Justru kalau ada misalnya cakap-cakap, propaganda, kabar angin, itu tetap kabar angin. Jadi pada saya, let's stop to that. Sebab apa? Saya nak sebut ini. Sebab rakyat di luar sana, mereka mahu kerajaan dan juga ahli-ahli politik membantu mereka menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Jadi pada saya, let's put the rest on this uncertainty. Buka parlimen, kita pergi parlimen, test the confidence of the Prime Minister dan negara itu akan stabil sebab clear. Kalau tak dapat, kalah, hand over. Kalau tidak dapat keyakinan di parlimen, serahkan kepada mereka yang mendapat keyakinan. Dan negara boleh terus bergerak. Ekonomi, kenapa saya katakan ini? Sebab yang jadi masalah kepada saya ialah, Perdana Menteri sendiri sebut, apabila kes COVID itu akan berkurangan, kita akan ada pilihan raya. This is not responsible punya statement. Kerana kita harus bersama-sama dengan rakyat membantu mereka berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Tetapi kalau Justru tidak boleh ada tanggapan menyatakan bahawa kita nak pilihan raya. Bila selesai masalah ini nak pilihan raya. Tak boleh kerana menunjukkan kita tidak prihatin terhadap mereka. Kalau kenyataan bahawa selepas kes harian dah rendah baru kita adakan pilihan raya, itu tidak bertanggungjawab kerana itu ingin menyelamatkan nyawa. Betul, tapi masalahnya apa? Selepas daripada pandemik ni, ekonomi kita runtuh, ramai kedai tutup. How then kita sebagai kerajaan membantu mereka? Kita mesti tolong mereka. Ada anak-anak kita daripada universiti keluar tak ada pekerjaan. Jadi pada saya isu-isu ini adalah jauh lebih penting dan mustahak daripada mengadakan pilihan raya. Saya sebut tadi hujah saya ialah jangan ada kalangan yang menyatakan bahawa kita perlukan pilihan raya kerana itu pada saya tidak bertanggungjawab. Itu maksud saya. Jadi pada saya we need to address more important issues daripada mengadakan pilihan raya. Semua setuju tidak akan ada pilihan raya selagi COVID-19 belum sereda? Ya. Memang itu konsensusnya, tapi saya agak pelik juga kalau sekiranya pilihan raya bukan keutamaan dan kemudian apabila disebut bahawa kita nak fokus kepada membantu rakyat. Ini perbualan ni sebenarnya tidak membantu rakyat. Perbualan kita mengenai pertukaran kerajaan, perbualan kita mengenai siapa ada banyak kerusi, perbualan kita mengenai bersama parti mana. Why not kita allow masa 6-7 bulan yang ada ini untuk kita betul-betul fokus bantu rakyat. Kita diamkan sebentar perbezaan politik, pertelagahan politik, simpan sekejap impian jadi Perdana Menteri dan kemudian kita betul-betul bantu rakyat biar kestabilan itu wujud sekarang ini supaya bantuan itu benar-benar dapat sampai. Dan kita fokus itu, cerita kepada rakyat, vaksinnya sampai, pelbagai pakej rangsangan ekonominya ada dan banyak lagi benda-benda yang dibuat.
Dan itu kalau sekiranya kita dapat sampaikan dengan baik kepada rakyat, semua dapat raih manfaat yang diberikan ini lebih baik daripada kita duduk bertelagah tak habis-habis mengenai siapa nak bersama dengan parti mana, siapa jadi Perdana Menteri. Jadi itu fokus sebenar saya rasa. Datuk Seri mengapa tidak membiarkan keadaan reda dulu, kestabilan, baru ingin cuba mendapatkan kuasa? Yalah, Saudara Saiful, kita jangan anggap ahli parlimen kita ni bodoh. Jangan anggap rakyat ni bodoh. Mereka telah buat perubahan. Mereka mahukan certainty. Kalaulah tidak ada certainty di dalam kita mengurus negara, berselindung di sebalik darurat, apa bezanya kita dengan Myanmar yang berlaku huru-hara dan sebagainya? Sebab itu pada saya, solusinya apa? Saya sebutkan tadi, saya kemukakan solution. Saya bukan cakap kosong dari retorika politik, tidak. You buka parlimen, banyak isu kita boleh bahaskan dalam parlimen. Jangan anggap bila buka parlimen, kononnya kita nak hanya bercakap tentang siapa jadi Perdana Menteri. Tidak. Waktu parlimen yang biasanya awal penggal ini, apa yang kita akan bahaskan? Kita akan bahaskan Titah Diraja. Kita akan bawa isu-isu rakyat di dalam Dewan Rakyat. Isu-isu bahas tu akan dibahaskan, tapi adakah salah satu keutamaan pembangkang adalah untuk pesu undi tidak percaya apabila parlimen dibuka? Ya, sebab kita nak bagi certainty. Bila parlimen dibuka, barulah kita boleh uji. Jikalau berjaya, kerajaan ditukar akan menyumbang kepada lebih banyak ketidakstabilan dan mungkin ganggu-gugat polisi sedia ada pada kita menghadapi pandemik COVID-19. Itu kalau saudara ada pandangan seperti diktator, okeylah. Ini demokratik. Kita buka parlimen, buat undi tidak percaya. Kalau betul Perdana Menteri ada undi percaya. Dan kalau betul dia dapat undi sokongan. Kita teruskan. Seperti biasa dan tunggu sampai 2023, uruskan negara dengan baik. Bermakna apa? Bermakna kita mesti ada sedikit keyakinan dan kepercayaan kepada anggota parlimen kita. Perwakilan suara dan demokrasi saya setuju. Tidak boleh ada diktatorial sistem, saya setuju. Tetapi adakah kita khawatir ianya dilakukan pada masa yang betul sekarang ini apabila polisi-polisi untuk memulihkan ekonomi dan memerangi COVID-19 agak fragile untuk kita lakukan ini sekarang, dan ia boleh dilakukan kerana itu hak, tapi pada masanya nanti. Bila masanya? Bulan 8? Apabila COVID-19 sudah bereda, darurat tamat 1 bulan Ogos, kalau ikut kerajaan. Sebab itu pada saya, there must be political will. Kalau betul kita ada kesungguhan politik, kita ahli politik, ahli parlimen, ada kesungguhan politik, kita dipilih oleh rakyat untuk membawa suara kita di Dewan Rakyat. Sampai orang buat jenaka, panggung wayang pun dah boleh buka. Baik kita bersidang kat panggung wayang. Dewan sekolah pun dah boleh buka. Baik kita bersidang kat dewan sekolah. Apa yang bimbangnya untuk kita berdepan dengan dipanggil ujian politik ini, kan? Kerana kita tahu bahawa negara perlukan keyakinan, dan keyakinan itu hanya boleh berlaku dalam sebuah institusi yang dianggap sebagai the pillars of democracy, iaitu Dewan Rakyat. Jadi hujah itu pada saya cukup untuk memberikan gambaran bahawa kita tidak selfish dalam hal ini. Saya misalnya ada banyak isu di dalam kawasan saya, ingat siapa? Saya nak tanya siapa? Untuk rangkumkan perbincangan ini, satu soalan untuk semua. Setiap parti dan setiap kumpulan atau pakatan mendakwa mereka memperjuangkan rakyat dan bercakap untuk rakyat. Saya akan tanya kepada semua. Datuk Seri Samsul, mengapa PKR dan Pakatan Harapanlah yang sebenarnya bercakap bagi pihak rakyat, dan mengapa rakyat patut pilih Pakatan Harapan sekali lagi pada PRU 15? Saya ingin nyatakan bahawa prinsip parti itu adalah keadilan dan reform, perubahan. Dan kita diberikan amanah hanya sekadar 22 bulan. Jadi kita tidak sempat untuk melakukan agenda perubahan ini dan juga melaksanakan beberapa perkara teras yang berkaitan dengan keadilan. Saya bagi pihak parti mohon maaf kepada semua rakyat Malaysia bahawa ada kalangan anggota-anggota parlimen kita yang tidak kuat dari segi menghadapi tekanan dan umpan ini. Dan ini membantu kita untuk memastikan bagi pilihan raya akan datang, kita akan kemukakan calon yang baik, yang punya integriti, yang punya komitmen untuk membantu rakyat. Jadi pada saya, ini jaminan Parti Keadilan Rakyat. Bagi kita peluang, sekali lagi untuk terus memimpin dan menjadikan agenda reform perubahan itu sebagai teras utama bagi memastikan Malaysia lebih harmoni, sesuai untuk semua kaum Malaysia, Melayu, Cina, India, Sabah, Kadazan dan juga Sarawak. Datuk Wan Saiful, mengapa Perikatan Nasional cerminan terbaik rakyat yang mewakili suara rakyat on the ground di sana, dan mengapa rakyat perlu memilih Perikatan Nasional Bersatu dan Perikatan Nasional dalam PRU 15? Sebab saya rasa kita membuktikan bahawa di tengah-tengah kemelut politik yang melanda, di tengah-tengah perbahasan politik yang melanda negara sekarang,
kita jelas bahawa kita nak teruskan berkhidmat untuk rakyat. Kita tak terlibat sangat dalam perbahasan yang pelbagai ini. Kalau dilihat, Tan Sri Muhyiddin amat jarang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bersifat politik kepartian, dan pemimpin-pemimpin politik dalam Bersatu sekalipun jarang-jarang sekali mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang nak melibatkan diri dalam polemik-polemik ini, dan jauh sekali daripada kami yang mencipta polemik yang menyebabkan rakyat duk pening kepala mengenai isu-isu politik ini. Komitmen kita jelas. Kita sedar bahawa rakyat memerlukan bantuan. Kita sedar bahawa ekonomi perlu dijana. Kita sedar bahawa peluang pekerjaan perlu dicipta. Dan ini adalah fokus kita. Kita akan teruskan selepas PRU 15. Sebab itulah bagi saya, rakyat akan melihat. Rakyat akan menghakimi semua ahli-ahli politik yang ada. Kalau sekiranya kita berterusan begini, kebimbangan saya satu, mungkin rakyat rasa meluat dengan ahli-ahli politik. Saya duk ulang banyak kali benda yang sama, ayat yang sama. Jadi macam burung kakak tua pula kadang-kadang. Kalau kita berterusan begini, yang bencinya nanti ialah rakyat akan benci pada semua ahli politik. Sebab itulah bagi kita dalam Bersatu, kita nak teruskan agenda memperjuangkan nasib rakyat, dan kita bukan setakat bercakap, bukan sekadar bercakap, tapi kita buktikan sehari-harian kita teruskan perkhidmatan kita, dan ini yang kita tawarkan kepada rakyat. Datuk Dr. Ashraf, mengapa rakyat perlu pilih UMNO dan Barisan Nasional dalam PRU 15, dan apa yang membuatkan UMNO dan Barisan Nasional yakin akan diterima kembali oleh rakyat selepas ditolak pada PRU lepas? Apa yang rakyat nak? Rakyat nakkan sebuah negara yang aman, stabil, harmoni. Semua mendambakan sedemikian. Kerajaan PH 22 bulan rakyat telah rasai. Hari ini setahun kerajaan PN dengan pelbagai asam garam yang ada. Tetapi satu perkara yang UMNO dan Barisan Nasional boleh tawarkan ialah track record kita 60 tahun. Yang pastinya tiada siapa yang boleh menafikan bahawa kita mampu menawarkan kestabilan yang nyata, yang menjadi asas kepada kesejahteraan rakyat pelbagai kaum dan agama, keharmoniannya yang kita pasakkan berpandukan perlembagaan persekutuan. Tidak ada supremasi mana-mana kaum, mana-mana agama. Tetapi induknya sebagai akar yang tidak boleh kita cabut dalam realiti kemajmukan Cina, India, Kadazan, Dusun, Iban dan sebagainya. Dan semua dapat laluinya sepanjang 60 tahun sebelum itu. Ya, UMNO Barisan Nasional bukannya sempurna. Kita ada kelemahan. Kita juga manusia biasa yang melakukan kesilapan, dosa dan noda. 22 bulan mengajar kita. Alhamdulillah, ujian yang mengajar kita erti sebenar bagaimana kita hilang kuasa, dan kita diminta dan diarahkan, diuji oleh Tuhan supaya kita bermuhasabah dan melakukan koreksi. Dan saya yakin apa yang kita lalui ini sebagai satu proses untuk mematangkan kita untuk menjadi yang lebih baik. Dan apa yang kita boleh tawarkan adalah pengalaman yang panjang, dan track record inilah sebagai bukti supaya rakyat dapat melihat bahawa asas-asas ini akan kita kembalikan dengan citra yang baru, dengan wajah yang baru, dengan satu budaya yang baru, mengekalkan juga sifat kedinamikan Malaysia yang asal. Islam, Melayu, Bumi Putera sebagai induk dalam kemajmukan yang ada, ekonominya berkembang maju, yang adil, saksama, yang semua dapat nikmati kesejahteraannya. Akhirnya, apa yang rakyat nak? Rakyat nak hidup dengan aman, stabil, harmoni. Itu yang rakyat mahukan. Baik, terima kasih Datuk Dr. Ashraf Wajdi Zuki, Ketua Pemuda UMNO, Datuk Wan Saiful Wanjan, Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dan juga Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akin, Ketua Penerangan PKR. Kita sentiasa menyediakan platform untuk berbahas dan berdebat dengan sihat, termasuk untuk kita disagree dengan sihat. Semuanya demi apa yang kita fikir untuk kebaikan rakyat. Dan kepada anda di luar sana, anda boleh menyatakan sebarang komen anda berkenaan apa yang kami bincangkan di semua platform media sosial kami, Astro Awani di Facebook, Twitter dan juga di Instagram. Terima kasih kerana menonton Dialog Konsensus Nasional. Kita jumpa lagi.